والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا Muhammad. Kita pedoman surah 29. Kita pedoman surah 29. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina kesembilanan makmum yang berhenti ia makmum, kemudian daripada imamnya imam bagi makmum itu berdiri kerana hendak sempurnakan tasyahud awalnya awal bagi makmum. Ini kita sambung maknanya setengah daripada perkara-perkara yang khilaf ulama pada bab makmum yang muwafiq yang ada unsur. Lalu tu yang ke-9, bubuh nombor angka 9 tu comel sebab ikut lepas-lepasnya ada angka 1, 2, 3 sampai 8. Tiba-tiba di nombor 9 ni tidak ada angka. Comel bubuh ke-9 daripada masalah-masalahnya sebab bagi makmum muwafiq yang ada keuzuran. Yang ke-9 makmum yang berhenti, makmum yang duduk tunggu, makmum yang berhenti. Ia makmum dia berhenti itu selepas ataupun kemudian daripada imamnya imam bagi makmum itu berdiri, yakni berdiri daripada tahiyat awal. Jadi asalnya dia makmum ni dia sama-sama duduk baca tahiyat awal. Makmum dengan imam ni dia duduk baca tahiyat awal, yakni pada rakaat yang kedua. Lalu tu sesudah imam tu dia membaca tahiyat awal, maka imam tu berdiri. Dia bangun naik kepada rakaat yang ketiga. Maka si makmum ni pula dia maknanya dia berhenti. Dia duduk tunggu di dalam duduk dia tak kira. Sedangkan imam tu berdiri. Berdiri bangkit daripada tahiyat awal, maknanya untuk naik kepada rakaat daripada tahiyat awal tadi dia naik kepada qiyam rakaat yang ketiga. Imam makmum duduk di tahiyat awal. Kerana apa tu?
Dia tunggu imam. Selepas daripada imam berdiri, daripada tahiyat kedua, daripada tahiyat awal naik kepada rakaat yang ketiga dan imam, tapi dia ni makmum ni masih duduk berhenti di tahiyat awal kerana hendak sempurnakan, kerana hendak mensudahkan, kerana hendak sempurnakan tasyahud awalnya, awal bagi makmum. Kerana dia nak sudah bacaan tasyahud awal dia. Dia nak sudah, imam tadi sudah dah baca. Imam naik dah Allahu Akbar pada rakaat yang ketiga berdiri dah, tapi makmum ni masih lagi duduk di tahiyat awal. Kerana apa dia duduk di tahiyat awal, masih lagi duduk berhenti di tahiyat awal? Kerana dia nak sudah bacaan tasyahud awal dia, ataupun dia nak sudah selawat lepas tasyahud. Bang sunat aba'ah kan, sunat aba'ah baca tak hidup. Lalu tu dia tak sudah lagi nak sudah. Imam diri dah. Mafhumnya, kalau dah masalah ni, kalau dia makmum tadi tu tak sudah tasyahud awal dia pun tak ada mengapa. Tak membatalkan sembahyang dia. Maknanya tak ada masalah, terus saja berdiri. Ni dah dia nak sudah juga. Dia nak sudah juga bacaan dia. Lalu kemudian yakni maka tak kala itu. Kemudian yakni maka tak kala itu berdirilah ia makmum tadi. Dia pun berdirilah. Manakala dia sudah tasyahud awal bacaannya, baru dia berdiri. Bangun-bangun manakala dia berdiri tadi tu, mendapati ia makmum. Mendapat makna mendapati tu molek bubuh bagi bawah. Baru comel maknanya kita nak baca tu. Manakala begitu, tak kala dia berdiri, mendapati ia makmum akan imamnya, imam bagi makmum tu dia dapati rukuk. Tengok manakala dia berdiri, imam tadi tu rukuk imam rukuk atau hampir rukuk, nak dekat dengan rukuk. Makna hampir rukuk ni sekira-kira manakala dia bangun berdiri, nak berhabis bacaan Fatihah pada pertengahan tu, tak tentu. Masa untuk dia menghabiskan bacaan Fatihah dia pada pertengahan tak tentu, tak muat dah. Itu panggil imam tadi tu hampir kepada rukuk. Dia tasyahud awal tadi, dia berhabis tu, tiba-tiba bangun-bangun, imam rukuk dah. Ataupun bangun-bangun imam hampir kepada rukuk. Apa maksud hampir kepada rukuk? Dengan maknanya qada untuk masa untuk dia baca Fatihah pada pertengahan di belakang imam tak perlu, tak muat. Tu imam hampir kepada rukuk. Masalah ni lagu mana? Ni mungkin terjadi di kita ni. Duduk nak sudah baca tasyahud awal kita. Tiba-tiba bangun-bangun imam rukuk dah ataupun bangun-bangun imam hampir kepada rukuk. Dengan makna masuk qada untuk baca Fatihah tak perlu. Apa jawabnya? Maka berkata Syekh Ramli, ni jawab. Ni masalah khilaf. Dia mari khilaf. Maka berkata Syekh Ramli, Syekh Ramli jaga kalau dalam masalah fiqh bila sebut itlaq Syekh Ramli kena kepada Syekh Ramli Saghir. Kerana Syekh Ramli ni ada dua dalam mazhab Syafi'i. Ada Syekh Ramli Saghir, kecil, ada satu lagi Syekh Ramli Kabir. Dia ada dua ni adalah anak ulama. Ayah dengan apa ni dengan anak. Anak dengan poknya Kabir, anak dia dibedah dengan Saghir. Maka dalam kitab-kitab fiqh kalau sebut kata Syekh Ramli, lagu tu maknanya hak anak. Hak anak iaitulah Syekh Ramli Saghir. Nama dia Muhammad bin Ahmad bin Hamzah. Itu nama dia. Digelar dengan Asy-Syafi'i Saghir. Setengah daripada kata ulama mujaddid yang ke-10. Dia
Jadi ayah dia Syekh Ramli Kabir. Jadi ayah dia nama apa? Cuba. Nama ayah dia. Nama dia tadi banyak dah. Nama ayah dia tu. Tak berhenti je. Ahmad bin Hamzah. Bandar dah tu. Tak ada apa-apa dia bandar kan. Tu Ahmad bin Hamzah ayah dia. Panggil Syekh Ramli Kabir ayah dia. Kubur dua-dua ni. Syekh Ramli anak beranak ni. Kubur dia ni bersebelahan. Dia ulang usil lah ni. Dua-dua ni. Apa kata dia? Maka berkata Syekh Ramli, yakni Syekh Ramli Saghir, ialah masalah yang ke-9 ni. Hukum dia nya muwafiq. Hukum dia nya muwafiq orang tadi tu. Orang mana? Orang ataupun makmum kok dia nak sudah baca tasyahud awal dia, tiba-tiba manakala bangun tengok imam dia rukuk ataupun tengok maknanya imam dia nak dekat dengan rukuk. Lalu tu hukum dia nya muwafiq. Makmum tadi tu muwafiq hukum dia. Apa muwafiq? Tafsir muwafiq, wajib membaca makmum akan Fatihah sempurna. Wajiblah dia baca Fatihah dengan habis. Maknanya biarlah imam tak digi dengan aturan imamnya, kita wajib lebih. Maknanya Fatihah kita sudah imam teruskan dengan maknanya dimaaf di kita dan dimaafkan baginya, bagi makmum tersebut dimaaf ketinggalan dengan imamnya, imam bagi makmum dimaaf ketinggalan tu hingga 3 rukun yang panjang-panjang. Dimaaflah dari dia. Sebab apa dimaaf? Sebab hukumnya dia tu muwafiq. Maka manakala muwafiq, dimaaf di dia 3 rukun panjang-panjang, dia kena memperwajibkan maknanya untuk dia sudahkan Fatihah. Dimaaf 3 rukun panjang-panjang. Mana 3 rukun panjang-panjangnya? Di muka surat 25 dulu. Dan dikehendaki dengan 3 rukun panjang-panjang itu rukuk dan sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Waktu panggil 3 rukun yang panjang-panjang. Ada pun tidak dengan duduk antara 2 sujud tak kira. Sebab apa tak kira? Rukun pendek. Nak rukun panjang. Nanti maaf 3 rukun dia. Itu kata Syekh Ramli. Dan kata Ibnu Hajar, yakni Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar kalau dalam fiqh pula Al-Haytami. Kerana Ibnu Hajar ni ada 4 orang. Ada 4. Bila sebut Ibnu Hajar, ada kalanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu di Palestin tu. Itu digelar dengan Al-Hafiz. Itu tuai bagi Fathul Bari. Itu kalau dalam ilmu hadis, bila sebut Ibnu Hajar, maksud dia Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kedua ada juga dengan nama Ibnu Hajar Al-Qustulani. Ada juga. Itu pun ulama hadis juga. Ada kalanya Ibnu Hajar Al-Haythami. Dengan sa Al-Haythami pun ulama hadis juga. Tuan bagi kitab Majmu' Zawaid. Dan dalam fiqhnya bila sebut Ibnu Hajar, kena kepada Ibnu Hajar Al-Haythami. Kena kepada. Ini tuai bagi apa ni kita dia tak ingat. Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Tufah. Kita tumpah. Kita dia tumpah. Baik. Kata Ibnu Hajar, ada khilaf di masalah ke-9. Kata Syekh Ramli, hukum dia muwafiq orang tadi tu. Dan kata Ibnu Hajar dalam fiqhnya, Ibnu Hajar Al-Haythami, ialah orang tadi tu hukumnya seperti makmum muwafiq. Hukum dia seperti makmum muwafiq. Bukan muwafiq betul tak? Seperti tu luah. Itu ibarat.
seperti, bukan muafiq betul-betul tak, tapi seumpamalah dia tadi tu makmum muafiq lah. Seumpama saja, bukan makmum muafiq betul, tapi seumpama, seperti makmum muafiq. Seperti makmum muafiq yang ketinggalan dengan imamnya. Imam bagi makmum muafiq, dia ketinggalan dengan ketiadaan uzur. Ini kata Ibnu Hajar. Kata Imam Ibnu Hajar masalah yang ke-9 ni. Orang ni seperti hukum dia seperti makmum muafiq, hak ketinggalan dengan imam dia, tapi ketinggalan dengan imam dengan tak ada uzur. Bukan dengan ada uzur. Kalau dengan ada uzur, dia maaf dia 3 rukun panjang-panjang. Hak ni dengan ketiadaan uzur. Maknanya hak dengan ketiadaan uzur ni, dia dimaafnya hanya 2 rukun saja. Iaitulah rukun panjang campur rukun pendek. Maknanya dimaaf dia ketinggalannya rukun dengan iktidah. Tu orang panggil muafiq yang ketinggalan dengan tak ada uzur. Adapun dengan ada uzur 3 rukun, adapun dengan ketiadaan uzur hanya dimaaf 2 rukun. Sama ada rukun apa ni, campur rukun pendek dengan rukun panjang. Iaitulah rukun dengan iktidah. Contoh masalah mana muafiq yang ketinggalan apa ni tak ada uzur. Contoh seperti seorang makmum, dia tahu dah imam dia ni, dia tahu dah kalau imam dia ni pesing baca, mana kalau sudah baca Fatihah selalu dah. Tak ada dah berhenti sekejap saktah, tak ada dah. Pas selalu tu pula surah pilihan dia surah pendek. Dia tahu dah dia ni imam ni mesti baca inna a'tayna ataupun qul huwallah. Bila begitu surah tu pendek sangat, tiba-tiba dah dia tahu dah dalam hati dia cam dah, dia tahu dah, dia kenal dah ni imam ni pesing tu. Tiba-tiba dia masih lagi tunggu. Maknanya sudah bacaan Fatihah imam, baru dia start nak baca Fatihah. Sedangkan dia tahu dah imam dia ni memang begitulah tabiat dia. Baca surah pendek, inna a'tayna qul huwallah, inna a'tayna qul huwallah. Bila begitu dia pun masih lagi tunggu imam habis amin, baru dia nak start baca Al-Fatihah. Ketika tu, manakala imam habis baca surah, dia tak habis lagi, panggil makmum tadi muafiq yang tidak ada uzur. Dengan maknanya dia wajib sudah bacaan Fatihah dia, tapi hanya dimaafkan dia 2 rukun saja. Iaitulah rukun rokok imam dan imam bangkit daripada rokok dengan makna iktidah. Dia maaf situ saja. Kalau dia sempat imam iktidah, dia sempat rokok, bermakna dia sempat rakaat. Tapi kalau imam duk iktidah, dia masih lagi tak niat mufaraqah, sedangkan dia tak habis lagi baca Fatihah dia, dia tak niat mufaraqah, batal saja dia. Manakala imam turun kepada sujud. Itu 2 rukun panjang, 2 rukun saja. Di makmum muafiq kok tidak ada uzur. Kata Ibnu Hajar yang ni makmum muafiq seperti makmum muafiq yang tidak ada uzur. Lagu mana? Maka jika dapat sempurna ia makmum, maka jika dapat sudah ia makmum. Makmum kata Ibnu Hajar, hukum dia seperti makmum muafiq ni. Kalau dia dapat sudah akan Fatihah dia, sudah tu sebelum imam turun kepada sujud, sebelum imam holok kepala dia kepada sujud, kalau begitu mendapatlah ia makmum itu akan rakaat. Ini kata Imam Ibnu Hajar. Kata Imam Ibnu Hajar, kalulah makmum tadi tu sempat sudah baca Al-Fatihah dia, bila dia dapat sudah baca Al-Fatihah tu sebelum imam turun ke sujud. Tu maaf 2 rukun kan tadi. Sempat muafiq kok tidak ada uzur ni, dimaaf 2 rukun saja. Tiba-tiba dia sempat untuk memperhabiskan Fatihah dia sebelum imam holok kepala nak turun sujud.
Dia hati. Amin. Dia pun Allahu Akbar rokok. Nah, dia mana kalau begitu dapatlah dia maknanya rakaat tadi. Dan jika tiada dapat sempurna ia makmum, manakala dia tak sempat untuk dia sudah akan Fatihah, dia tak ada sudah tu sebelum imam dia turun kepada sujud. Dia tak ada nak sudah sebelum imam turun kepada sujud dengan bahawa imam berada pada iktidal. Imam duduk iktidal. Dia tak sudah lagi. Tadi sudah dah. Ni tak sudah lagi. Masalah kedua dia tak sudah lagi. Jadi lagu mana? Jadi macam mana? Makmum ni nescaya jawab kita wajib atas makmum itu manakala dia tengok imam tu duduk iktidal dan masih lagi dia belum sempat memperhabiskan Fatihah dia, wajib atas makmum itu niat mufaraqah dengan imam. Dia kena silau dalam hati dia, kena khabar dalam hati dia, kena litah dalam hati dia, aku ni bercerai dengan imam. Aku nak bercerai dengan imam ni. Aku nak bercerai dengan imam. Mana kalau kita niat mufaraqah dengan imam dan melaku ia makmum dan melaku dengan makna dan mengerjalah ia makmum tadi tu atas aturan sembahyang diri bagi makmum. Dia pun sudahlah maknanya buatlah aturan dia lah. Jadi semaya sore dah dia sebab dia niat mufaraqah. Bila niat mufaraqah ni di imam iktidal. Kalau setakat tu saja khutbah dia. Sebab apa? Sebab dia makmum muwafiq yang tidak ada uzur ketinggalan. Itu di makna dua. Dan jika menyalahi ia makmum, dan jika menyalahi ia makmum yang kesembilan ni, masalah kesembilan ni akan demikian itu mana? Demikian kata tak niat mufaraqah. Dan jika menyalahi, yakni jika dia tak buat akan demikian tak niat mufaraqah tu, nescaya batal sembahyang bagi makmum tersebut. Kalau dia tak niat mufaraqah, tak kalau imam dia duduk iktidal sedangkan dia masih lagi belum memperhabiskan Fatihah dia. Mana kalau imam turun sujud, holok kepala turun Allahu Akbar. Bila kalau dia tak niat batas sembahyang dia. Itu khilaf di kalangan ulama. Mudah sekalinya ambil pandangan Syekh Rabiullah. Dia maaf dia berhukum ada luah lagi. Habis Fatihah kita ambil pendapat. Itu khilaf ulama. Habis. Kesepuluh masalah yang kesepuluh, makmum yang syak ia makmum. Ini masalah ke-9. Masalah ke-10 pula, makmum yang syak ia makmum akan diri makmum. Makmum yang syak maknanya makmum yang dia dalam hati dia 50-50. Itu panggil syak. Tarafai ada tawab, mendapat di atas dua keputusan sama berat 50-50. Jadi makmum yang syak ia makmum akan diri makmum tu dia syak apa? Adakah ia makmum ni daripada muwafiq atau ia makmum ni daripada masbuk? Itu dia syak. Dia duduk syok dalam hati dia ni. Mana kalau dia duduk ikut imam, lalu tu dia duduk syok imam rokok tu, imam rokok tu, Allahu Akbar, dia syok mali dalam hati dia. Aku ni muafiq ke masbuk aku? Itu dia syok. Aku ni sempat masuk untuk baca Fatihah ke tak? Itu panggil syok muafiq ke masbuk? Muafiq ke masbuk aku? Itu yang ni, itu dia nak taswih. Bukan dia nak apa dia bagi dia nak tafsir rupa syok kata adakah yakni
Adakah mendapat ia makmum? Adakah dia ni, diri dia ni lah, adakah dia akan masuk yang meluaskan Fatihah? Adakah dia tu sempat masuk yang meluaskan, yakni masuk yang cukup, ataupun masuk yang teluk untuk baca Fatihah, yakni Fatihah yang pertengahan? Bila di dalam berdiri imam, ketika dia duduk sama-sama dengan imam, diri di belakang imam tu, dia ni sempat masa yang cukup untuk baca Fatihah pertengahan ke, atau tiada, yakni tiada mendapat, ia akan masuk yang meluaskan Fatihah di dalam berdiri imam. Itu panggil dia syok. Syok sama ada muafiq ke ataupun masbuk. Itu dia syok. Bila dia syok, manakala imam rukuk lah dia syok. Aku ni muafiq kau masbuk tadi. Masa aku diri tadi tu, muafiq kau masbuk aku. Tu bila di imam rukuk. Manakala imam rukuk baru kita tahu kita ni muafiq kau masbuk. Tiba-tiba dia syok berat 50 sama berat antara muafiq dan masbuk diri dia. Mana sonya aku ni? Mana satu aku ni? Tergolong dalam muafiq kau, tergolong dalam masbuk. Kalau aku muafiq, aku dimanah di rukuk panjang-panjang. Tapi kalau aku masbuk, aku akan turun selalu maknanya ikut imam. Itu dia syok. Lalu maka berlaku di dalam tuhfah. Maka berlaku, yakni maka menjalanilah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Tuhfah dia atas bahawa melazimkan dia kan makmum, melazim dengan makna mewajibkan dia kan makmum ihtiyat, wajib ke atas dia untuk ambil ihtiyat. Ambil cermat. Itu ambil cermat lagi, ihtiyat. Mewajib atas dia tadi tu kena ambil cermat. Lagu mana ambil cermat? Rupa ihtiyat. Maka ketinggalanlah ia makmum. Maka ketinggalanlah ia makmum dengan imam kerana mensempurnakan ia makmum tu, kerana mensempurna, kerana nak sudah dia makmum tu akan Fatihah, maka tinggallah dia. Itu ihtiyatnya. Ihtiyat dia kena tinggal daripada imam kerana dia kena sudah Fatihah dia. Dan tiada mendapat ia makmum akan rakaat, melainkan baru dapat, melainkan mendapat ia makmum akan imam di dalam rokok serta tetap padanya pada rokok, serta dia kena sempat tumaninah pada rokok imam. Itu masalah yang ke-10. Dia dah syok sama ada dia ni muafiq ke masbuk. Lalu tu kena ihtiyat, kata Ibnu Hajar. Dengan maknanya ihtiyat dia tu, dia kena sudah Fatihah dia. Dia dah syok ni. Muafiq ke masbuk? Muafiq ke masbuk? Kata Ibnu Hajar sudah. Sudah Fatihah. Manakala sudah Fatihah, kata Ibnu Hajar, dapat rakaat kalau dia sempat habis Fatihah dia, serta dia dapat rokok bersama-sama imam, serta dapat makmum, dah baru dapat rakaat. Di makmum tadi, kata Ibnu Hajar. Maka jikalau sempurna ia makmum tadi akan Fatihah pada ketika imam turun kepada sujud. Kalau dia sudah Fatihahnya, bila dia sudah tu dapat sudah tu pada ketika imam nak turun kepada sujud. Jawab jikalau kalau dia rapih, kalau dia sudah Fatihah, tengok imam turun pada sujud, ketika itu melazimkan dia kan makmum itu pula, yakni mewajibkan dia kan makmum itu pula mengikut imam sujud selalu. Dia kena sujud selalu. Dan meninggal ia makmum tadi aturan sembahyang diri makmum, dan mendatang ia makmum yang ditambahlah ia makmum kemudian daripada salam imam dengan rakaat itu. Dia kena tambah lagu namanya bacaan rakaat dia tadi. Ini kata Imam Ibnu Hajar. Habis.
Dan jikalau tiada sempurna ia makmum, kalau tak sudah. Dan jikalau tiada sempurna ia makmum, tak tiada sempurna akan Fatihah. Tadi dia sudah Fatihah, masalah kedua tadi tu. Dia sudah, dia sempat sudah Fatihah dia. Tapi bila dia sudah Fatihah dia, ketika imam turun sujud, masalah kedua, dia sempat dah amin. Tapi imam tu nak turun ke sujud dah, tak perlu dah iktidal, tak perlu dah rokok, tak perlu dah iktidal, terus sujud bersama-sama dengan imam. Nak buat bagaimana? Akhir sekali naik tambah balik. Manakala salam imam, naik tambah rakaat. Ini panggil ihtiyat. Ini masalah ketiga pula. Dan jikalau tiada sempurna ia makmum, yakni tak sempat dia nak sudah akan Fatihah, padahal imam turun kepada sujud. Padahal imam turun pada sujud dah, tapi dia tak sudah lagi. Nescaya jawabnya wajib niat mufaraqah. Ketika tu dia wajib kena niat mufaraqah. Dan jika tiada niat mufaraqah, pada ketika imam duduk di iktidal, nescaya batallah sembahyang makmum yang duduk syok, ataupun dia muwafiq ataupun masbuk. Ini kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa ni Ibnu Hajar Al-Haytami. Kata dia payah sikit aja tu. Payah sikit nak ingat tu. Nak letak kecil kita pedoman, letak dalam poket. Jadi masalah baru tengok. Gitu. Dan yang berlaku atas makmum yang syok, dia muwafiq ataupun masbuk Syekh Ramliyah. Dan yang berlaku, yakni dan hukum yang menjalani itu. Dan yang berlaku, yakni dan hukum yang berlaku yang menjalani atasnya atas makmum syok, sama ada dia muwafiq dan ataupun masbuk ni. Kata Syekh Ramli, dan seumpama Syekh Ramli, yakni serupa jugalah hukum serupa dengan kata Syekh Ramli ni. Siapa dia? Khatib Syar'i. Dia kata bagaimana? Bahawasanya ini menjalani Syekh Ramli dan mengikuti maknanya serupa hukum dengan kata Syekh Ramli, serupa dengan fatwa Syekh Ramli, iaitu Khatib Syar'i juga. Kata dia bahawasanya ia makmum hak syak, sama ada aku ni muwafiq ataupun masbuk, hukum dia nya seperti muwafiq lah. Hukum dia seperti muwafiq lah. Dengan maknanya muwafiq betul ni, seperti muwafiq lah. Bagaimana seperti muwafiq? Maka melakulah ia makmum, maka mengerjalah ia makmum atas aturan sembahyang diri makmum itu, dan mendapat ia makmum yang syak itu akan rakaat dan dimaaf atas dianya, atas makmum tadi itu dimaaf meninggal, yakni dimaaf ketinggalan dengan imam 3 rukun yang panjang-panjang. Ini mudah sekali. Mudah kata Syekh Ramli ni. Tadi tu Syekh Ramli juga kata dimaaf maknanya 3 rukun panjang-panjang bagi makmum waktu sudah lagi baca apa tak ditasyahud awal, tiba-tiba bangun-bangun imam rukuk. Tu pun Syekh Ramli kata muwafiq juga, dimaaf 3 rukun panjang-panjang. Masalah yang ke-10 pun di Syekh Ramli mudah juga. Makmum syak ni sama ada dia muwafiq ataupun masbuk, kata Syekh Ramli dia tadi tu muwafiq dah. Bila muwafiq sudah Fatihah dia, manakala dia sudah diberi kemaafan kepada dia untuk memperhatikan Fatihah dia, sehinggalah dimaaf tu 3 rukun yang panjang-panjang. Luah masuk dia ni. Ini kata Syekh Ramli, dan juga seperti yang disebut oleh Khatib Syar'i yang sama dulu. Dan dengan dialah memfatwa oleh Syekh Ramli dan Zahir Imda, dan dengan dialah dengan kata hukum seperti muwafiq itu memfatwa oleh Syekh Ramli, dan bermula Zahir Imda, dan bermula di situ tu, dan bermula Zahir Imda, yakni perkataan hak zahir di dalam kitab Imdad cenderung kepada Syekh Ramli.
seperti ada yang kita imdak pun cenderungnya seperti yang telah difatwakan oleh Syekh Rabi'ah. Tu kita tengok balik tu kita imdak ni siapa dia kan. Kita tengok balik. Kita pekoh lah tu kalau tak betul tu. Kita pekoh. Habis. Dan mana-mana makmum muafiq dibenarkan dia menunda imam hingga 3 rukuk panjang baca. Maka jika sekiranya dia panjang pada wallahu a'lam wa ilmuhu wa atamatu. Habis itu tu masalah ke-10 tu. Ini huraian raya. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atamatu. Ya. Yang masalah pertama dia habis baca Fatihah, imam sujud. Mana? Ada 3 masalah ni. Okey. Masalah 10. Yang 10. Okey. Betul? Ini masalah yang pertama antara yang ketiga. Masalah yang ke-10. Okey, masalah hak pertama. Dia sempat baca Fatihah, imam sujud. Pada ketika imam sujud dan Fatihah pada ketika imam sujud. Okey. Jadi dia terus sujudlah tanpa rukuk dengan i'tidal. Tu masalah kedua tu kan? Yang kedua. Kedua tu. Masalah pertama tinggal imam baca Fatihah. Masalah pertama tu dia kena ambil cermat, dia sempat berhabis Fatihah dia. Dia sempat berhabis Fatihah dia tu manakala imam rukuk. Dia dah dengan imam manakala dia rukuk. Dia sempat tamak ninah dengan imam tu dah rakaat. Itu masalah pertama. Masalah keduanya dia juga baca Fatihah, sempat juga habis Fatihah, tapi tengok-tengok imam sujud dah. Imam nak terus sujud. Ketika tu dia manakala dia sudah tengok-tengok imam rukuk, imam sujud dah. Ketika tu dia tak payah nak sujud, tak payah dah nak rukuk, tak payah dah nak iktidal, dia kena ikut imam. Dia kena ikut imam. Lepas tu rakaat tadi walaupun sudah habis dah Fatihah dia, lagu. Kira tak kira kena naik baki tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga dia baca Fatihah. Ini tak sempat. Yang ketiga ni tak sempat. Tak sempat. Tengok-tengok imam sujud. Imam nak sujud. Imam nak iktidal. Dia tak sempat lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Tengok-tengok imam duduk iktidal. Ketika tu dia kena niat mufaraqah. Tiga masalah. Imam duduk iktidal. Imam iktidal. Ini iktidal. Dia tak sudah lagi. Dia tak jahit. Dia tak jalan. Masalah kedua tu dia kena dia baca Fatihah tu masa imam sujud ataupun masa imam nak turun sujud. Masalah pertama. Masalah pertama. Masalah pertama dia sempat Fatihah dan dia sempat rukuk dengan imam, maka dia dapat rakaat. Masalah yang kedua dia sempat juga Fatihah. Tapi dia sempat tu bila dia sempat? Dia sempat tu manakala imam duk iktidal. Tapi imam nak tunggu dah. Dia sempat tu. Imam pun Allahu Akbar. Dia kalau kira-kira kita kena, kalau muafiq betul, dia kena ikut aturan dia, kena rukuk. Kena sami Allahu liman hamidah, tapi ni dah kena ihtiyat. Tu panggil ihtiyat. Lagu mana? Dia kena tak payah rukuk, tak payah iktidal, ikut imam sujud. Pas rakaat tadi tambah. Itu masalah kedua. Masalah kedua ni. Masalah kedua tu dikira Fatihah dia tu sebelum imam sampai sujud lah. Pada ketika imam tu betul tak? Bukan kalau di iktidal. Kira sepak mana? Di iktidal. Bukan sujud. Bukan sujud. Imam nak turun ke sujud. Nak turun ke sujud. Ketika tu dia kena sujud sekali. Nanti lagi kalau tak mufaraqah. Kalau tak dia kena mufaraqah. Atau ihtiyat. Tiga masalah tu situ tu. Masalah yang ke-10.
Surah kalau lepaskan. Ada lagi kalau tak boleh kita pedomeh. Ada tidak pedomeh? Ada. Baru. Mana weh? Pasal itu kalau ingat-ingat atakkan dia. Sila. Dan lagi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan lagi beberapa banyak perbuatan yang jadi derhaka perempuan akan suaminya. Suami perempuan itu tersebut di dalam kitab fiqh. Kitab Muhammad maka surah 3. Dan lagi kata muallif rahimahullah ta'ala, dan lagi beberapa banyak lagi lah beberapa banyak lagi lah perbuatan yang jadi derhaka perempuan, yang jadi derhaka isteri tadi itu. Perempuan yang berkendak isteri itu akan suaminya. Suami bagi perempuan itu kata banyak tu sepak-sepak jadi derhaka tu tersebut di dalam kitab fiqh. Banyak lagi lah dalam kitab ni mari sikit saja, banyak lagi tu lepas banyak lah. Di antara kalau perbuatan-perbuatan yang buat jadi derhaka perempuan tadi itu, manakala dia buat di itu lagi tu semua ada di dalam kitab fiqh kata dia. Maka manakala berbuat oleh perempuan dengan makna isteri itu, maka manakala berbuat oleh perempuan akan suatu daripada segala yang tersebut, yang tersebut itu, yakni daripada perkara-perkara yang derhaka kepada suami dia bilang dulu manakala dia buat begitu, dan jikalau dengan satu lafzah sekalipun, royahnya kalau dia buat tu dengan satu lafzah, yakni satu masa yang sikit sangat, sebentar sangat, atau walaupun dengan satu lafzah sekalipun dia buat derhaka kepada suami dia, jawabnya nescaya tiadalah wajib atas suaminya. Suami bagi perempuan itu tak wajib memberi nafkahnya memberi nafkah ini akan isteri dia. Nescaya tiadalah wajib atas suaminya. Suami bagi perempuan tadi memberi nafkahnya, nafkah isteri, yakni suami beri kepada isteri itulah. Bila tak wajib nafkah, maknanya suami kepada isteri dia manakala dia derhaka tu pada hari itu, yakni pada hari yang isteri dia derhaka kepada dia, tak wajiblah atas dia, atas suami tadi untuk memberi nafkah kepada suami, kepada isteri. Dan tiada pula wajib memberi pakaian bagi isteri pada fasal itu. Suami tak wajib adalah beri nafkah, dan tak wajib juga beri pakaian pada fasal itu, yakni fasal itu satu fasal dia boleh, satu fasal 6 bulan, bermakna 1 tahun 2 kali pakaian wajib ke atas suami, kena beli kepada isteri dia. Itu wajibnya 2 kali. Ini tidak 2 kali ni, nak boleh ni kebini dia lebih daripada wajib itu. Banyak sangat, dan mari cuba tengok, dan mari penuh baju. Hanya kalau dia derhaka, tak payah bagi nafkah, dan juga tak payah beri pakaian kepada dia pada fasal. Fasal itu maknanya satu fasal ni boleh lah, ni boleh. Dan tiada pula wajib giliran bagi isteri yang derhaka ni, tak wajib giliran dia lah. Ini bagi ada bini lama. Kalau tak ada bini lama, tak ada lagi giliran ni, dengan siapa? Dengan masjid, ada gereja.
Dan tiada pula wajib giliran bagi isteri yang derhaka ni. Tetapi yakni bahkan hukum perempuan yang demikian yang derhaka kepada suami ni sebenarnya bahawa meninggalkan akan perempuan tu tinggal oleh suaminya, suami perempuan dia tinggal pada tempat ketiduran bagi perempuan itu. Siapa bila tu dia kena tak tidur sekali dengan perempuan, dengan isteri dia hingga balik, yakni hingga rujuk balik daripada derhaka isteri itu, rujuk balik kepada kebajikan taat Allah. Tu siapa dia kembali kepada minta maaf kepada kita, tu siapa situ, barulah maknanya boleh tidur sekali, maknanya barulah diajar oleh syaraknya, barulah kita tadi tu jangan lagi maknanya tak tidur dengan dia. Wayahnya, dan jikalau sampai di beberapa tahun sekalipun, walaupun lama bertahun-tahun ni suami isteri dia ni durhaka kepada dia, tak maaf, minta maaf, maknanya walaupun beberapa tahun sekalipun, maknanya kita tadi si suami ni, maknanya ajar dia dengan jangan tidur dengan dia tu, sehinggalah dia minta maaf dengan suami dia tadi, walaupun beberapa tahun sekalipun. Itu diajar oleh agama kita sebagai didikan kepada isteri yang derhaka kepada suami dia. Nabi dan telah melaknatkan akan perempuan yang derhaka itu, dan telah melaknatkan akan perempuan, yakni dan telah berdoa dengan jauh daripada rahmat, itu melaknat. Dan telah melaknatkan akan perempuan yang derhaka itu, yakni perempuan yang derhaka kepada suami itu, melaknat, didoa dengan jauh daripada rahmat itu oleh segala malaikat yang berbuat bakti, oleh segala malaikat, didoa oleh malaikat dengan segala malaikat tadi tu, doa kepada perempuan yang derhaka kepada suami dia ni, doa apa? Doa laknat, doa maknanya doa jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala ke atas perempuan tadi. Perempuan mana? Perempuan yang derhaka kepada suami dia, didoa oleh segala malaikat. Kalau satu malaikat pun banyak dah, maknanya padat dah. Kerana malaikat ni maknanya makhluk yang tidak pernah maknanya derhaka kepada Allah. Dengan satu malaikat pun cukup dah. Maknanya doa laknat tadi kepada perempuan tadi. Tapi tidak segala malaikat. Segala malaikat duduk laknat, duduk minta doa kepada Allah Ta'ala supaya jauhnya rahmat bagi perempuan yang derhaka kepada suami dia. Segala malaikat yang laknat dia, duduk doa laknat. Malaikat itu pula nak bagi malaikat, sifat bagi malaikat yang berbuat bakti. Malaikat duduk buat taat lah, yang buat taat kepada Allah. Kata malaikat berbuat bakti tu kepada Allah Ta'ala tu, yang tiada derhaka mereka itu segala malaikat kepada Allah Ta'ala sekejap mata jua pun, yakni sekelip mata jua sekalipun malaikat tak pernah buat derhaka kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itulah malaikatnya, hijau dia boleh tak wajib, maknanya derhaka kepada Allah dan senantiasa ikut segala perintah Allah. Malaikat tu duduk laknat kepada perempuan tadi. Perempuan mana yang derhaka kepada suami dia. Mana sebab-sebab derhaka tu? Dan bahawa menyiksa akan perempuan yang derhaka tu oleh Tuhan, yakni oleh Allah Ta'ala yang mempunyai kekerasan dari Allah Ta'ala yang bersifat dengan Al-Qahar. Bila Allah Ta'ala bersifat dengan Al-Qahar tu, seksa-seksa tu bila? Di dalam negeri yang hina. Mana negeri yang hina?
iaitu negeri yang hina tu di dalam neraka. Itu panggil negeri yang hina. Kerana sehina-hina tempat ialah neraka. Ini bagi perempuan yang derhaka kepada maknanya kepada suami dia, dilaknat satunya oleh malaikat dan diseksa pula oleh Allah Ta'ala yang bersifat Al-Qahar, yang mempunyai kekerasan tadi tu. Seksanya bila di dalam neraka tu di akhirat. Itulah hukuman bagi perempuan yang derhaka kepada suami dia. Ini sebagai apa dia panggil sebagai nak menakutkan kepada isteri yang derhaka kepada suaminya. Dan telah berkata Aisyah, itu bacaan sebenarnya Aisyah, kita Melayu jadi Aisyah, tapi lah namanya betulnya Aisyah. Ayah itu nak hijau lagu tu Melayu. Walhasil kalau Arab Aisyah. Dan telah berkata Aisyah, dan telah menasihatilah oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dia nasihati kepada segala perempuan ni. Segala perempuan, katanya Sayyidatuna Aisyah, ini isteri kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata dia nasihat kepada segala perempuan. Segala perempuan, jikalau kamu mengetahui, jikalau kamu tahu dengan secara semoti, betul-betul perempuan, kata dia, jikalau kamu mengetahui semuanya, perempuan-perempuan ni, dengan hak segala suami, dengan tanggungjawab segala suami, hak dengan makna tanggungjawab, dengan hak dengan tanggungjawab segala suami kamu, tanggungjawab atas kamu. Mana jadi pelik baca. Dan telah berkata Aisyah radhiyallahu anha, segala perempuan, katanya Sayyidatuna Aisyah, jikalau kamu mengetahui semuanya, segala perempuan ni, kalau kamu tahu semua dengan hak segala suami kamu atas kamu, dengan hak, yakni dengan tanggungjawab segala suami kamu, hak ke atasmu tu sekalian, kalau kamu tahu, nescaya menjadikan oleh perempuan daripada kamu semuanya, semua perempuan kamu akan menjadikan menyapu debu yang ada pada dua kaki suaminya. Suami perempuan itu kamu akan menyapu debu dengan hadapan mukanya, muka perempuan. Ini kali kamu tahu sekali. Kalau kamu tahu betul tanggungjawab kamu ke atas, maknanya suami kamu ni besar sangat, nescaya mu akan sapu, maknanya kamu akan sapu debu-debu ada di kaki suamimu tu, kamu akan sapu dengan hadapan muka kamu. Mu kena tiup, pup, ataupun kena jelak, suruh hilang debu ada di kaki suami dia. Tu kalau muntah. Tu pun tak ada ayah dah kita sekarang tu, kalau tengok suami dia balik, maknanya ada di kaki dia, cemar-cemar dia, ambil dia lah dengan tangan dia, tu pun besar dah kalau kira-kira. Ambil tisu lah kasut suami dia, tu pun besar tu. Tapi kata Sayyidatuna Aisyah, kalau kamu tahu semoti tanggungjawab isteri kepada suami ni, memakai polo jilak, maknanya dengan mulutmu, sapu debu ada kaki suami kamu. Tu pun kata Sayyidatuna Aisyah, belum lagi maknanya belum lagi mencapai ataupun belum lagi melunaskan tanggungjawab sebagai seorang isteri kepada suaminya dengan sempurna lagi. Astagfirullah, nak ceritanya besar. Bukan suruh bagi segala isteri ni dengan jilak ataupun dengan tiup ataupun dengan siung kaki suami dia supaya hilang debu-debu, bukan disuruh.
Cuma nak menceritakan betapa besarnya tanggungjawab seorang isteri kepada suami dia. Kalau buat lagu tumor pun maknanya besar lagi. Maknanya besar sangat tanggungjawab seorang isteri kepada suami dia. Masih lagi belum tertunai lagi, walaupun dengan buat setara tu, walaupun dengan buat dengan cilak debu-debu ada dekat. Maknanya besar sekali. Ini kalau kamu tahu seperti tanggungjawab isteri kepada suami. Yang kata siapa ni? Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Besar sekali. Dan telah mengeluarkan oleh hakim, dan telah mengeluarkan oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak, dan telah mengeluarkan oleh Imam Hakim bahawa sesungguhnya seorang perempuan berkata, seorang perempuan, dia kata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dengan makna tanya. Dia tanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya anak mamukku ni Sianu namanya. Anak mamuk dengan makna anak kepada ibu saudara aku. Anak mamuk dengan makna anak kepada ibu saudara aku. Siapa? Sepupu dia lah. Sepupu lelaki. Ini ceritanya, maknanya asalnya ada seorang perempuan lah. Perempuan ni dia mari bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak tanya hukum kepada Rasulullah. Sebab apa dia nak tanya hukum kepada Rasulullah? Sebabnya mak saudara dia mari bini dia. Ni mak saudara bini dia. Mak saudara dia tu ada anak lelaki. Tu ada anak lelaki. Maka dia anak lelaki dengan dia si perempuan ni jadi sepupu. Tu maksud dia. Lalu tu dia katanya sesungguhnya anak mamaku, anak kepada ibu saudara aku ni, yakni sepupu lah, sepupu lelaki lah. Sianu namanya ya Rasulullah. Nama sekian ya Rasulullah. Ibunya ibu sepupu aku ni lah, ibu anak mamaku ni lah. Sianu namanya tu, yakni sepupu aku tu. Meminang dia, ibu dia lah, ibu sepupu aku ni meminang ibunya ibu sepupu aku ni akan anaknya atau sepupu aku tadi akan daku. Dia bini untuk aku. Ibu dia saudara aku ni, dia mari bini aku. Dia pinang aku untuk dijadikan isteri kepada anak dia, yang mana anak dia tu sepupu aku. Maka khabarkan olehmu ya Rasulullah. Maka mu ceritalah ya Rasulullah akan daku ni apa-apa hak, yakni apa-apa tanggungjawab suami seorang perempuan itu atas isterinya, isteri bagi suami tadi, isteri bagi suami itu. Maka jikalau ada suatu yang kuasa aku, yang mampu, maka jikalau ada suatu yang mampu aku mengerjakan dia tu, bukan mengajarkan dia, mengerjakan dia tu sila eja. Maka jikalau ada suatu yang mampu, yang kuasa aku mengerjakan dia kan sesuatu daripada hak tanggungjawab suami atas isteri tu, nescaya hendaklah aku, yakni nescaya hendaklah aku aku berkahwin akan dia, akan anak bagi mamaku siang namanya tadi. Mukhabalah kepada aku ya Rasulullah. Manakala ada orang yang nak meminang aku ni ya Rasulullah, sepupu aku, mak saudara aku pinang untuk anak dia, sepupu aku anak dia tu, dia nak jadikan aku ni isteri bagi anak dia. Lagu mana ya Rasulullah? Tanya si perempuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana tanya direct lah kepada Rasulullah, kerana Rasulullah masih ada. Kalau kita sekarang maknanya tanya tebu lah. Ni ada orang ni nak minta aku ni, nak minta kita ni tebu lagu mana
pendapat terkubur. Kata kayak begitulah. Ni pun sama ni. Dia tanya kepada Rasulullah SAW tentang hak-hak tanggungjawab suaminya, tanggungjawab isteri ke atas suami. Kalau kata dia, kalau aku kuasa, kalau aku mampu nak buat sedikit daripada tanggungjawab isteri ke atas suami, kepada suami, aku nak berkahwin lah dengan lelaki tadi tu. Kalau ada aku mampu. Mafhumnya kalau aku tak mampu, aku tak mahu berkahwin. Itu katanya perempuan tadi. Lagi tanya kepada Rasulullah SAW. Maka bersabda Nabi SAW, maka jawabnya Rasulullah SAW, setengah daripada hak suami atas isteri, sebahagian daripada hak tanggungjawab maknanya isteri kepada suami tu. Jikalau mengalir dua lubang hidung suami tu, mengalir akan darah. Kalulah tubik keluar mengalir daripada dua lubang hidung suamimu, kalau mengalir tu darah atau nanam, katakanlah benda-benda lain tu, hingu ke, tai hidung ke, atau kira, maka menjilat ia perempuan tadi akan darah ataupun nanam ataupun najis lah kita kata, dengan lidah bagi seseorang perempuan tadi. Kata Nabi, sesungguhnya belum lagi mendatangkan ia perempuan, belum lagi mengerjakan ia perempuan akan hak suaminya, akan tanggungjawab kepada suami dia. Masih lagi belum lagi dia mengerjakan tanggungjawab kepada suami dia, walau setara tu. Katanya Nabi kita SAW nak menggambarkan betapa besarnya tanggungjawab isteri kepada suami dia. Besar sangat, sehingga kalau kita rupa nak seorang isteri kepada suami dia, tak ada agak tu. Kalau kita sekarang suami dia darah hidung ke, dia pergi ambil tisu lah di lantai hidung suami dia, tu pun setara tu berjuruh dah tu, tak ada agak dah tu. Tapi kata Nabi SAW, setara tu pun masih lagi kamu belum mengerjakan tanggungjawab maknanya isteri kepada suami dia. Cerita besar. Dan jikalau patut bagi seorang manusia, kata Nabi SAW, dan jikalau patut, yakni jikalau boleh, jikalau hukum boleh, dan jikalau patut, yakni jikalau hukum tu boleh bagi seseorang manusia, bahawa sujud ia seorang manusia sujud bagi seorang manusia, yakni manusia yang lain, nescaya kata Nabi SAW, aku suruh akan perempuan itu bahawa sujud ia perempuan, dia sujud bagi suaminya, suami bagi perempuan. Apabila masuk ia suami, yakni apabila tiap-tiap kali datang ia suami atas isterinya, isteri bagi suami tadi. Itulah betapa besarnya kata Nabi SAW, kalau boleh hukum tu boleh dan manusia sujud kepada manusia yang lain, kata Nabi, aku nak repot, aku nak suruh orang betina ni, yang bergelar isteri ni, dia sujud kepada suami dia. Sebab apa? Bagi orang yang melebihkan akan suami oleh Allah Ta'ala atas isterinya, isteri bagi suami tadi. Yang kerana Allah Ta'ala melebihkan suami kepada isteri. Itulah kata Nabi kita SAW. Jawab kepada perempuan tadi. Perempuan yang tanya Nabi SAW tentang tanggungjawab dia kepada suami dia. Maka berkata oleh perempuan yang bertanya itu, maka jawablah bagi perempuan yang bertanya itu, manakala dia tahu Nabi jawab begitu, tentang hak suami isteri kepada suami, demi Tuhan yang membangkitkan akan dikau ya Rasulullah, kata dia bersumpah, demi Tuhan, demi Allah yang membangkitkan akan dikau, yakni ya Rasulullah, dengan sebenar-benarnya jadi Nabi.
tiadalah aku bersuami selama kekal di dalam dunia ini. Ya, tu katanya perempuan tadi, aku tak nak tersira menikah, aku tak mahu bersuami lah kalau begitu gak demi Allah. Maknanya besar sangat tanggungjawab kepada suami ni. Kalau begitu daripada aku dibebani, maknanya dengan tanggungjawab yang sangat besar. Kalau aku tak buat, maknanya berdosa aku di akhirat, masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, kalau begitu tak mahulah aku berkahwinnya. Dia kata bagi perempuan tadi. Tapi sampai kita sekarang kalau buat modal ni tak boleh lah. Buat modal ni sebab apa tak boleh buat modal ni? Kalau dia boleh jaga betul, maknanya kalau dia tak berlaki pun, dia tak bersuami pun, maknanya kalau dia tak terjerumus kepada benda lain, benda maksiat lain, tak apa. Kalau dia boleh kawal nafsu dia, kalau dia boleh, maknanya apa lagi, dia boleh menjaga pergaulan dia, manakala dia bekerja dan sebagainya berada di luar, dia boleh jaga, yang itu tak apalah. Tapi kalau tak dia nak jaga hati dia teringat-teringat kalau dia tu, maknanya hati tu masih lagi dia teringat kepada lelaki yang lain, dia lenyap, dia pun SMS, WeChat, cicok dan sebagainya, tak jadi, kena menikah tu, kena menikah, tak jadi kita wajib nikah. Sebab apa? Tak boleh nak jaga tadi, tak boleh nak jaga pergaulan kau, hati dia teringat kepada lelaki kau, yang tu lebih baik berkahwin. Biarlah tak boleh nak tunai sedikit sebanyak pun, tapi banyak lagi kelebihan isteri kepada suami tadi. Banyak lagi kelebihan dia. Nanti dia akan cerita lah ni. Ini cerita menakutkan, cerita menakutkan supaya kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sungguhnya telah dicitrakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sungguhnya ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala datang ke Madinah, keluar ia Rasulullah, yakni pada suatu harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada satu jenazah. Maka melihat ia Rasulullah akan beberapa perempuan. Nabi tengok ada beberapa perempuan tu mengiringi akan jenazah. Dia duduk mengiringi akan jenazah juga. Maka bersabda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi sekalian mereka itu beberapa perempuan Nabi tengok duduk mengiringi jenazah juga tu. Adakah kamu menanggung? Adakah kamu duduk ikut serta sama-sama dengan orang yang menanggung, yakni akan orang yang memikul jenazah? Nak adakah hidup ikut jenazah juga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa perempuan tadi. Maka sembah kami sekalian, yakni maka jawab kami sekalian perempuan tadi, tiada ya Rasulullah, dah kami tak ikut jenazah ni. Lalu tu maka bersabda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu sembahyang serta orang yang menyembahyang akan jenazah? Adakah kamu duduk sembahyang juga bersama-sama dengan puak-puak tu duduk sembahyang ke atas jenazah? Maka sembah kami sekalian, maka jawab kami sekalian tadi, tiada ya Rasulullah. Ayat ni tidak sembahyang kami bersama-sama dengan mereka ya Rasulullah. Lalu tu kata Nabi lagi, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi bagi sekalian perempuan itu, balik oleh kamu sekalian. Kata Nabi, balik semua. Jangan balik. Tiada ada ziarah, tidak ada ziarah bagi kamu, dan tiada ada pahala, yakni tiada ada pahala bagi kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada perempuan tadi. Maka sekalian mereka itu perempuan apa dari hadapan,
Maka sekalian mereka itu perempuan disuruh mereka itu sekalian perempuan dengan tetap di dalam segala rumah mereka itu perempuan. Nabi suruh duduk di rumah, balik tak ada ziarah bagi kamu, tak ada pahala bagi kamu, balik kata Nabi, duduk di rumah lah. Kerana apa duduk di rumah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana mengkhidmatkan bagi segala suami mereka itu segala perempuan kata Rasulullah, nescaya menyamai akan yang demikian itu. Demikian mengkhidmat akan menyamai akan yang demikian itu daripada mereka itu segala perempuan, menyamai sekalian taat dan ibadah bagi segala lelaki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, balik rumah mu duduk rumah mu duduk khidmat kepada suamimu tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu khidmat bagi suami kamu tu ialah menyamai sekalian taat ataupun menyamai ibadah bagi segala lelaki. Duduk rumah lah, tak ada pedoh duduk di kubur ni, tak ada pedoh. Kalau kita sekarang walaupun ibu bapa kita yang meninggal dunia sekalipun, bagi anak perempuan maknanya time nak diturunkan ibu bapa kita yang telah mati ke dalam kubur tu, waktu orang ramai-ramai dengan ada lelaki ramai di atas kubur tu, tak payah kita gila, tak payah kita gila, tak ada pahala. Bagi perempuan tadi tak ada pahala. Lepas tu duduk mana? Duduk rumah lah. Baca dulu Allah tu 1000 kali. Tasbih sesuai yang ada. 1000 selagi tak 1000, selagi itulah. Jangan pergi pakai tasbih. Baca. Itu lebih berfaedah daripada seorang perempuan walaupun anak sekalipun pergi ziarah, maknanya pergi ikut sekali dengan lelaki-lelaki bercampur aduk dan sebagainya. Apatah lagi duduk selfie-nya sekarang berada di dalam kubur. Sekarang berada di atas kubur. Sekarang ini tengoklah anda semua betapa menakutnya kita. Tak kira lah dia kata ayat dan sebagainya. Dia bagi perempuan duduk di rumah tu, maknanya yang itulah yang dituntut di dalam agama kita. Anak kiri lepas balik paruh-paruh lelaki. Manakala balik lelaki, kita nak pergi ziarah, itu tak apa dah lah. Tak di atau tinyo, sebab bercampur aduk dengan dengan lelaki, tengok muaku dan sebagainya. Itu tak payah. Habis ni dia pula tolong letak kika nak suruh apa ni tahlil dan sebagainya, suruh talqin. Itu perempuan. Tak ada pahala belakang tu. Tak ada pahala. Seperti barang lain, yakni seperti riwayat ataupun seperti hadis yang lainlah, yang diceritakan di dalam beberapa khabar, di dalam beberapa hadis, bahawa di dalam hadis yang lain ada sebut bahawa sesungguhnya ada di dalam hadis lain ini nak cerita tentang kelebihan maknanya bagi perempuan duduk di rumah. Bahawa sesungguhnya perempuan, sesungguhnya ada seorang sahabiah perempuan lah, datang ia seseorang perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang nak tanya ilmu ni, perempuan ini. Ada dalam riwayat lainnya, ada seorang perempuan dia mari nak tanya tentang ilmu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu tu Nabi bersabda, lalu tu Nabi tanya, bersabda ia Nabi bagi perempuan hak mari bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mari tanya Nabi, apa bicara engkau? Yakni ada hal apa ni? Nabi tanya dia, ada apa ni? Kenapa apa ni mari ni? Maka sembah ia perempuan, maka jawab ia perempuan tadi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hei Rasulullah, wahai Rasulullah, bahawa sesungguhnya kami puak-puak perempuan ni, kata puak-puak dia, katanya perempuan tadi,
bahawa sungguhnya kami puak-puak perempuan ni ya Rasulullah hendak membawa datang segala perempuan kepada engkau. Kami nak bawa ada lagi perempuan-perempuan yang lain ni. Kami nak bawa ramai-ramai lagi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia. Maka bersabda ia Nabi. Maka tanya pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Ayat ni sebab apa nak bawa ramai-ramai perempuan-perempuan mari bertemu dengan aku ni? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sembah perempuan itu, maka jawab perempuan itu, seorang ni mari bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dianya, adalah sekalian mereka itu sekalian perempuan, bahawa berkata semua segala perempuan itu duduk bercakap, duduk berbincang sama-sama kami, duduk berkecet, duduk berbagi sama-sama kami, duduk kata sama-sama kami, duduk muzakarah sama-sama kami, bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala, kata puak-puak perempuan ni, dia mari royak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kami ni waktu kami berada bersama-sama dengan kami berbuat, kami duduk dikung muzakarah, duduk berbincang sama-sama kami kata pakak-pakak kata bahawasanya sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan ia Allah Ta'ala akan kita puak-puak perempuan ni sekalian. Dia kata Allah Ta'ala lah yang buat kita semua ni. Dengan maknanya dah Allah Ta'ala buat kita puak-puak perempuan, sebagaimana itulah Allah Ta'ala menjadikan puak-puak lelaki. Tu maknanya puak-puak dia duduk becek. Puak-puak duduk becek, kata Allah Ta'ala lah jadi kita. Dengan maknanya Allah Ta'ala juga lah yang menjadikan perempuan, yang menjadikan lelaki-lelaki. Dengan maknanya asal usul kita sama. Dia kata duduk becek sama-sama dia tu, asal usul kita sama. Kejadian kita asalnya daripada Nabi Adam, dengan asbabnya air mani kita tubik belakang ni serupa ya kita dengan lelakinya. Itu sama-sama dia duduk becek. Puak-puak dia ni. Dan pula menjadi ia Allah Ta'ala akan kita puak-puak perempuan ni sekalian ni di bawah tangan. Ni lain. Tapi Allah Ta'ala menjadikan kita puak-puak perempuan ni sekalian ni di bawah tangan. Apa di bawah tangan? Yang di bawah perintah segala laki-laki. Maknanya kata puak-puak dia sama-sama dia, maknanya kita ni sama yang dengan lelaki-lelaki. Allah Ta'ala buat, lelaki pun Allah Ta'ala buat, perempuan pun Allah Ta'ala buat, daripada Nabi ada sama-sama je. Maknanya dengan asbab imani pun sama. Tapi dia kata kita duduk di bawah perintah lelaki. Tapi ni katanya perempuan tak gini. Ni bapa ni dia duduk cakap gini ni, sebab dia duduk berpimpin-pimpin. Sebab dia duduk mari dalam hati dia lelaki, maknanya banyaknya ibadat lelaki. Tapi kita kena khidmat dia sama. Gitu. Tapi kita maknanya tak boleh nak buat ibadat serupa dia. Maka tu akhirat esok tekuk dia lah masuk syurga. Tu dia duduk simpan ibadat ni. Dia bukan cemburu apa ni, cemburu bab ibadat, nak kejar pahalanya, nak suruh banyak. Tu dia kata begitu tu. Dia duduk pecah sama-sama dia tu. Kata dia menjadikan dia Allah Ta'ala sekalian ini di bawah tangan, yang di bawah perintah segala lelaki-laki kita ni perempuan ni. Lagi dihisapkan kita, yakni dikira kita ni di akhirat kelak, sebab hak, sebab tanggungjawab mereka itu perempuan, yakni atas lelaki di dalam segala rumah. Kita pula ni akan dihisap pula tu di akhirat kelak oleh Allah Ta'ala. Bapa untuk tunaikan tanggungjawab kamu ke atas lelaki. Tu siapa begitu nak kita ni. Maknanya katanya pokok dia, dan menjadikan ia Allah Ta'ala akan kita sekalian pula pokok perempuan ni akan tempat keinginan bagi segala mereka itu lelaki. Dan kita ni pula Allah Ta'ala cipta kita ni lah tempat muah nafsu lah. Itulah tempat jamu nafsu bagi segala mereka itu puak-puak lelaki. Katanya becek sama-sama dia.
dan fardukan, yakni dan memfardukan, dan fardukan yakni dan memfardukan ia Allah Taala. Dia jadi samalah dengan Allah ni, menjadikan ia Allah, dan memfardukan ia Allah Taala atas kita puak perempuan ni berkhidmat bagi mereka itu lelaki. Allah Taala suruh mewajibkan atas puak kita perempuan berkhidmat kepada dia. Tu katanya puak dia ni kepada sama-sama puak dia tadi, dan menjadikan ia Allah Taala bagi mereka itu lelaki pula perang fi sabilillah. Dengan maknanya pokok dia boleh mati syahid, kita tak boleh, gitu. Dan habis jemaah, Allah Taala menjadikan bagi lelaki tadi tu maknanya dituntut kuat di dalam agama habis jemaah. Tu kalau atas ilahnya fardu kifayah, ada sunat akal, ada pun mazhab-mazhab lain ada yang fardu. Tu dalam kitab pedoman yang kita mengaji dulu lah. Jadi pokok dia ada jemaah tu fardu kifayah kata setengah. Maknanya ada dituntut di dalam agama supaya pergi jemaah kita dok kata dia. Dan Allah Subhanahu wa taala pula menentukan ia Allah Taala tu akan mereka itu lelaki dengan khitab tiada kita. Yakni tiada Tuhan menentukan kita dengan khitab. Dengan maknanya khitab ni umpama Allah Taala cerita di dalam Quran lah. Maknanya Allah Taala kata engkau ko, dikau ko. Kebanyakannya khitab tersebut engkau dikau tu kepada lelaki kebanyakannya. Begitu juga lah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sebut olehmu akan engkau, adikau, kebanyakannya kepada lelaki Nabi sallallahu alaihi wasallam khitab. Padahalnya termasuk perempuan juga. Gitu. Tengok kalau berilmu ala fardu itu ala kulli muslim, contohnya. Banyaklah khitab ni engkau dikau. Banyaknya dengan lelaki tapi termasuk perempuan. Itulah kelebihan lelakinya kata dia. Maka apa kita ganti akan barang, maka apa kita perempuan ini nak ganti akan barang, akan perbuatan yang mengurnia ia Allah Taala, yang mengurnia yakni yang memberi oleh Allah Taala. Maka apa kita perempuan ini nak ganti akan barang mengurnia, yakni barang yang mengurnia, barang yang memberi, yakni oleh Allah Taala akan mereka itu. Maka hairanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka heran Nabi itu daripada sebaik-baik ibarat bagi puak-puak perempuan tadi kita bercakap sama-sama ni. Ibarat dengan makna tuturan. Jadi kerana tuturan perbicaraan ataupun tuturan perbincangan mereka tadi itu berkait dengan ibadah. Sebab itulah kata Nabi nya sebaik-baik tuturan ni pokok ni. Sebaik-baik perbincangan ni. Lalu tu heran Nabi. Dah pokok ni begitu lompatnya kepada ibadah. Nak suruh sama dengan perempuan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam heran. Dan berkata ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada aku lihat akan seorang perempuan yang telah baik dan manis perkataan pada pekerjaan Allah, yakni pada agama Allah Taala daripada engkau nilah. Inilah pertanyaan paling baik sekali yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada pekerjaan agamanya. Kemudian bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada perempuan tersebut, menyampaikan olehmu hei perempuan, mengisapalah, mengisapa daripada belakang engkau, yakni orang-orang yang akan bertemu denganmu selepas-lepas ni, belakang daripada segala perempuan yang Islam. Mengisapalah pokok tu ataupun mengisapalah bila musafah kepada pokok tu, mengisapa pula kepada orang-orang lain. Itu maksud belakang daripada segala perempuan yang Islam. Mengisapanya bahawa sungguh sebaik-baik taat, yakni sebaik-baik ibadah salah seorang daripada kamu hei perempuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi suaminya itu menyamai akan kebajikan itu semuanya, kata Rasulullah.
Sesungguhnya sebaik-baik ibadat salah seorang daripada kamu bagi suaminya itu, kata Nabi. Itu menyamai akan kebajikan itu semuanya. Semua kamu berhilang daripada atas tadi. Allah Ta'ala menjadikan bagi lelaki perang sabilillah, hati jemaah, berbiar bagi lelaki itu banyak ibadat dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu duduk di rumah, duduk berbakti kepada suami kamu, kamu duduk menunaikan tanggungjawab kamu kepada suami kamu tu, menyamai kebajikan, pahala kebajikan bagi suami, bagi lelaki tadi. Duduk tunai buat air yang nampaknya, tapi suamimu lagi bekerja, katakan buat air tadi tu pahala dia serupa dengan suamimu tadi. Suami pergi kerja tu cari nafkah, pahala serupa dengan buat air rumah. Itulah katakan contohnya. Maknanya besar khidmatnya suami isteri kepada suami dia, pahala dia tu sangat besar, sangat besar. Walaupun apa dia tak buat ibadat mana, ibadat sunat-sunat tu dia tak buat mana, tapi dengan dia khidmat kepada suami dia, pahala dia sangat besar. Ini besar-besar ni nampaknya di akhirat lah. Sekarang dia tak nampak lagi. Sekarang ini kita tak rasa lagi ada bersama sangat, tak rasa lagi. Tapi di akhirat kita rasalah besar tadi tu. Sebab sekarang ini tak nampak lagi pahala dia. Kok nampaknya bila di akhirat ni baru nampak semestinya. Umpamanya kita makan gaji, manakala seseorang yang makan gaji 25 hari bulan, dia kaki di bank Islam untuk cari, untuk cocok, untuk apa tu dia panggil, untuk masukkan kad ATM dia untuk mengambil gaji dia. Tiba-tiba manakala kawan dia pun bekerja sama dengan dia, lalu tu dia pun tengok dalam ATM dia, gaji aku 1,500 ya. Tapi gaji kawan dia, banyak gaji kawan dia. Ketika tu baru dia baru dia berasa, aku ni apa gaji aku sikit, saya aku gaji banyak. Padahal aku ni sama-sama tempat kerja dengan dia, syarikat pun sama, tapi banyak dia pada aku. Ketika tu menyesal. Sebab apa menyesalnya? Sebab apa kita rasa, apa aku sikit, apa banyak? Sebab apa dia rasa begitu? Sebab ketika tu adalah masa untuk dia terima gaji. Sebab dia tengok dah, gaji aku sikit. Akhirat pun sama. Dia akan menyesalnya akhirat. Sebab apa menyesal akhirat? Sebab ketika itulah waktu dibalah. Waktu itulah terima gaji. Besar kecil tu akan tiba di akhirat kelak. Di akhirat kelak lah kita akan menyesal, aku sikit pahala aku, banyak pahala aku, rupanya banyak pahala, sebab dia khidmat kepada suami dia. Dikatakan ini setengah daripada maknanya Nabi SAW nak menggemarkan kepada para isteri bahawasanya pahala dia tu besar, dia duduk di rumah, maknanya dia khidmat kepada suami dia. Dengan pada tu pahala dia sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula dalil yang menunjukkan atas kata bahawa taat kepada suami menyamai akan kebajikan semuanya yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa a'lam. Surat 4 tadi. Ini ada dua topik ni. Nombor 4, surat 4 atas tadi ni dihisapkan. Dihisapkan kata setengah guru tadi dibuat pula di akhirat. Segala tanggungjawab perempuan tadi tu kepada suami dia, segala tanggungjawab di dalam segala rumah tu lah, itu dihisapkan dengan makna dipula di akhirat. Selaginya dihabaskan. Dihabaskan, bukan dihisapkan. Dihabaskan dengan makna dikurung ataupun ditahan. Itu
Dengan maknanya lagi dihabaskan kita, yakni lagi dikurungkan kita, ditahan kita sebab hak, sebab tanggungjawab mereka itu segala isteri ke atas suami dia, di dalam segala umur. Dengan makna lagi tu, dikurung kita ni, buat-buat perempuan ni, ditahan oleh Allah Ta'ala, maknanya supaya kita menunaikan tanggungjawab kepada suami kita di dalam segala umur. Dengan makna lagi tu, dihabaskan, dikurungkan, ditahan. Adapun tadi kalau tak mahu baiki kitab, dihisapkan. Bukan baiki, jangan potong. Maknanya buat mata kaki lain lah. Buat mata kaki lain. Wallahu a'lam wa